Kau sabar ni. Tak belum. إلى النبي محمد صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ داود الفقاني وإمام الغزالي شهد الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitab. Bagi apa tu? Maka jika engkau kata, nyatakan olehmu bagi kami sekarang apa ia takwa. Apa ia takwa itu? Hingga kami ketahui akan dia. Maka ketahui olehmu bahwasanya takwa itu perbendaharaan yang amat besar. Maka sesungguhnya apabila engkau dapat dengan dia, maka beberapa yang engkau dapat padanya daripada permata yang indah-indah dan perkara yang ajaib-ajaib dan kebajikan yang banyak dan rezeki yang mulia-mulia dan kemenangan yang besar-besar dan tawanan yang jasim dan kerajaan yang azim. Maka adalah kebajikan dunia dan akhirat telah engkau menghimpunkan. Maka dijadikan di bawah perkara yang satu, yaitu takwa. Nah, jadi kita sambung berkaitan dengan Aqabatul Awaiq, yang keempat. Aqabah ni Aqabatul Awaiq. Aqabah ni bukit. Awaiq ni yang menghalang kita daripada memulakan ibadat. Jadi Aqabatul Awaiq, bukit yang menghalang kita daripada melakukan ibadat. Kenapa disebut bukit? Aqabah. Sebab bukit ni kita panjat payah. Nak turun pun payah. Bukan cakap panjat payah, naik payah, turun pun payah. Jadi nak melepasi Awaiq ni satu benda yang sukar dan payah. Tapi kena lepasi dia. Kalau tak lepas daripada Awaiq ini, kita memang tak boleh buat ibadat. Jadi banyaklah Awaiq ni. Kalau mufrad dia aiqun. Kalau jamak dia banyaknya, pluralnya Awaiq. Jadi yang besar-besar dia ada 4. Nah, itu yang pertamanya disebut oleh Imam Ghazali sebagai dunia menghalang kita buat ibadat. Sudah bincang dah macam mana nak melepasi dia dengan berzuhud. Yang kedua disebut sebagai manusia, makhluk
manusia pun sekat kita buat ibadat juga. Banyaknya begitulah. Itu kena uzlah daripada manusia. Dah cerita dah. Yang ketiga, syaitan. Kena berperang lawan syaitan. Apa strategi kita, apa senjata kita, apa helak pun dah selesai dah. Faktor yang keempat, yang keempat itu nafsu. Nafsu ni dia lebih payah daripada yang tiga dulu. Dunia, makhluk, syaitan itu faktor luaran. Nafsu, faktor dalaman. Dia duduk dalam diri kita, tapi dia sekat kita buat ibadat. Nak buang dia tak boleh, nak ikut dia pun tak boleh. Jadi macam mana cara nak buat? Imam Ghazali kata kekang dia. Kekang ni kekang. Macam lembu tu bubuh lubang hidung dia tu bubuh tali. Tali tu kita pegang. Tali tu nama tali kekang. Dalam bahasa Arab lijam, dia panggil lijam. Lijam taqwa. Kita pegang dia, kita kontrol dia. Nafsu ni begitulah, kita kontrol dia, bukan buang dia, kontrol. Nak kontrol dengan apa? Nak kontrol dengan taqwa. Kerana nafsu ni nak buang tak boleh, sebab dia sebahagian daripada apa yang Tuhan letak dalam diri kita. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu nak otak, nafsu marah. Ini semua ada dalam diri kita. Nak buang tak boleh. Kita bukan buang dia, kita urus dia cara betul. Nafsu ni ibarat api. Api ni lagi kita boleh kontrol dia. Dia memberi manfaat untuk masak, untuk welding, untuk potong besi. Api dengan syarat kita boleh kontrol dia. Tapi kalau tak boleh kontrol dia, dia terbakar apa semua, dia jadi bahaya. Gitu nafsu, selagi boleh kontrol tak apa. Tapi kalau tak boleh kontrol dia, habis rosak kita. Cak air lah. Air ni kalau boleh kontrol, kita boleh empang dia, pergi ke bendang, tanam padi. Salir dia pergi ke kawasan industri, guna untuk buat itu, buat ini. Hantar dia ke taman perumahan, guna air untuk masak, basuh. Hantar ke masjid surau, guna air untuk beruduk. Jadi selagi air ni boleh dikontrol, dia mendatangkan manfaat. Tapi kalau tak dikontrol, dia banjir, habis musnah dalam tanaman dan manusia dan sebagainya. Begitulah nafsu. Kita boleh kontrol dia tak apa. Yang masalahnya kita tak boleh kontrol. Islam datangkan cara nak kontrol. Nafsu ni kelamin, laki-laki nak perempuan, dikontrol dengan hukum munakahat. Nafsu marah dikontrol dengan jihad, hukum jihad fisabilillah. Nafsu nak harta dikontrol dengan muamalat. Semua ada syarat, bukan menyekat nafsu, tapi kontrol dia. Susun dia bagi elok. Fa'akhim wajihha kalidini hanifan fitratallah allati fataran nasi 'alaiha. Hadapkanlah mukamu ke atas agama Allah, yang agama itu dicipta mengikut fitrah kejadian manusia. Allah cipta agama ni ikut fitrah. Fitrah kita nak harta, Allah datangkan agama muamalat. Kita nak perempuan ada hukum munakahat. Ada naluri marah, datang hukum jihad. Semua hukum-hukum ni sesuai untuk kita. Jadi kontrol nafsu dengan kontrol takwa. Makan cara takwa. Hubungan suami isteri, laki-laki perempuan, cara takwa. Marah, cara takwa. Nak harta, cara takwa. Kontrol dengan takwa. Dia panggil lijamut takwa. Jadi soalan sekarang ni, apa makna takwa?
Banyak orang boleh sebut takwa, takwa. Khatib pun setiap minggu khutbah takwa. Apa itu takwa? Ini persoalan yang nak dibincang oleh Al-Ghazali, persoalan at-taqwa. Walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Demi sesungguhnya kata Allah, kami telah berwasiat kepada umat-umat dulu-dulu yang pernah kami beri kitab. Kan, umat Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Isa, yang Tuhan bagi kitab. Allah bagi nasihat, wasiat. Wa iyyakum, dan kami juga nasihat kamu umat Nabi Muhammad SAW. Umat dulu dan umat sekarang. Allah wasiat dengan satu wasiat. Apa wasiat itu? Anittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Umat dulu pun Allah wasiat pesan takwa. Umat sekarang pun Allah pesan dengan pesan yang sama, pesan takwa. Kalau ada satu pesanan yang lebih hebat daripada takwa, itu dah tentu Allah pilih buat pesanan itu untuk orang dulu dan sekarang. Tapi Allah pilih takwa. Imam Ghazali kata, dengan hujah ayat ni cukup dah menunjukkan betapa hebatnya takwa itu. Lalu sebut tiap minggu, bahkan jadi rukun khutbah. Cuma umat Islam banyak tak nak faham apa itu takwa. Malam ni kita cerita bab takwa. Maka jika engkau kata dipartu takdirkan, orang tanya Al-Ghazali, Tuan, apa itu takwa? Nyatakan olehmu bagi kami sekarang apa ia takwa itu. Nak kontrol nafsu dengan takwa. Takwa tu apa dia? Apa takwa? Takwa lah. Yalah, apa dia? Dia tanya, takwa apa dia? Takwa lah. Tak tahu takwa. Takwa lah. Dia pun tak tahu. Kena ambil tahu. Ya? Apa yang takwa? Hingga kami ketahui akan dia. Tolong bagi tahu kami apa itu takwa, supaya kami nak tahu. Dan kalau boleh kami nak beramal, nak bersifat dengan sifat seorang hamba Allah yang bertakwa. Allah sebut apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kamu, sehebat kamu di kalangan kamu tu orang yang paling bertakwa. Ahli ibadat yang paling takwa, pejuang mujahid yang paling takwa, penderma bersedekah yang paling takwa, suami yang paling takwa, isteri yang paling takwa, anak yang paling takwa, pemimpin yang paling takwa, masyarakat yang bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu qaryah beriman, bertakwa kepada Allah, Allah buka pintu berkat langit dan bumi. Banyak ayat-ayat berkaitan dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Cari bekal oleh kamu, sebab bekal adalah at-taqwa. Bekal dalam perjalanan di dunia, apatah lagi untuk ke akhirat. Takwa, 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 banyak sangat takwa. Apa artinya? Maka jawab Al-Ghazali, maka ketahui olehmu bahwasanya takwa itu perbendaharaan yang amat besar. Dia tak hurai lagi apa arti takwa, nak bagi tahu lebihnya takwa ni. Supaya kita ada satu rangsangan nak bersifat dengan sifat orang yang bertakwa. Jadi Al-Ghazali kata yang pertama sekali, takwa itu perbendaharaan yang amat besar. Tahu perbendaharaan? Pembendaharaan ni macam store, simpanan barang yang dalam tu mengandungi macam-macam barang yang berharga. Pembendaharaan, khazanah. Dalam bahasa Arab panggil khazanah, khazain. Makna kata banyak khazanah dalam tu. Nombor satu, pembendaharaan yang amat besar. Maka apabila engkau dapat dengan dia sifat takwa tu, kita miliki sifat takwa itu,
maka beberapa yang engkau dapat padanya daripada permata yang indah-indah. Kalau kita bersifat dengan sifat takwa, macam-macam keindahan, kecantikan, keseronokan, macam-macam kita dapat. Ya, macam-macam hebat-hebat kita dapat. Kalau kita seorang yang membaca Quran, yang bersifat dengan takwa, macam-macam kita dapat daripada Quran tu. Kita orang yang kuat bangun malam, tapi kita seorang yang bertakwa, macam-macam kita dapat dalam ibadat bangun malam. Kalau kita seorang pejuang yang bertakwa, macam-macam kita dapat. Keindahan, kecantikan, keseronokan yang kita dapat daripada sifat takwa itu, yang indah-indah. Dan perkara yang ajaib-ajaib, yang pelik-pelik, nak cerita ke orang tak erti. Kita seorang yang bertakwa, yang jaga diri kita daripada maksiat, buat ibadat. Kita berhati-hati daripada makan minum kita yang syubhat, kita tak ambil yang haram, kita makan pula sikit, tak banyak. Lepas tu kita akan dapat macam-macam ini indah. Yang kita nak cerita tak berhenti, tak mampu untuk diceritakan ke orang. Kita dapat, kita tahulah. Macam orang makan gula, dia rasa manis, dia seorang saja tahu manis itu macam mana. Dia nak gambarkan manis itu tak boleh, payah. Dia bersifat takwa, dia bangun malam, dia sembahyang tahajud, Allah bagi dia macam-macam. Nak cerita tak boleh. Siapa makan dia tahulah, siapa makan dia rasalah, dia seronoklah. Itu yang patutnya, yang ajaib-ajaib. Dan kebajikan yang banyak. Kebajikan yang kita buat tu diganda-gandakan oleh Allah Ta'ala. Pahala-pahala dia. Orang yang bertakwa ni, hidup dia tu sentiasa beribadat, sentiasa taat kepada Allah. Dan rezeki yang mulia-mulia, indah-indah, cantik-cantik, Tuhan bagi dia rezeki. Kalau rezeki zahir ni yang halal, yang barakah, ada rezeki lagi, rezeki batin, rezeki bangsa batin yang tak boleh nak dihurai. Di antara rezeki dia, cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rindu dan dendam kepada Allah. Dia nak cerita macam mana tu? Tu Nabi ajak kita doa, Allah marzuqni hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Allah marzuqni hubbak, ya Allah rezekikanlah kepada aku hubbak, cintakan engkau, kasihkan engkau. Itu rezeki tu, dapat cinta, perasaan kasih dan sayang kepada Allah tu rezeki. Wa hubba man ahabba, kasih kepada apa yang orang yang engkau kasih. Orang tu kasih kat Tuhan, minta Allah campak pada kita satu rezeki, sayang ke orang tu. Orang tu sayang kat Tuhan, cinta Tuhan, minta Allah Ta'ala rezekikan kita, sayang kat dia. Wa hubba man ahabba, cintakan ulama, cintakan pejuang Islam, cintakan orang yang buat ibadat, cinta orang yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik, rezekikan pada aku juga ya Allah kasih kepada yang membawa aku ni dekat dengan kau. Kalau yang boleh membawa kita dekat dengan Tuhan, apa yang membawa kita dekat dengan Tuhan? Sembahyang ibadat-ibadat sunat. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasa orang yang nak menuntut hampir kepada Allah itu boleh hampir kepada Allah dengan nawafil, bin nawafil, dengan amalan-amalan sunat. Jadi minta Allah Ta'ala campakkan pada kita ni suka amalan sunat. Itu. Itu dia. Waj'al hubbaka,
ahabba ilayya minal ma'il barid. Rezekikan aku ni Allah, jadikan aku ni, cintakan engkau, lebih aku kasih daripada ma'il barid. Ma'il barid ni air sejuk. Apa? Cinta Allah yang sejuk. Air sejuk ni macam mana sedap dia? Maksud dah apa tu ni? Kalau kita duduk di padang pasir, panas terik, rengkung kering, apa benda yang paling sedap di terik tu? Air sejuk lah. Kalau dapat air sejuk, minta lebih pada tu lagi. Jadi makna kata Allah campak kita benda yang indah-indah. Kalau kita ni mana orang yang bersifat dengan sifat takwa. Ya. Itu dia. Kebajikan yang banyak, rezeki yang mulia-mulia, dan kemenangan yang besar-besar. Menang menentang musuh. Sebab itu apabila kita nak berjuang ni kena ada sifat takwa. Kena ada sifat takwa. Dina Umar radhiyallahu an tulis surat pada Sa'ad Abi Waqqas. Ketika tu Sa'ad dan tentera Islam nak lawan tentera Mesir ni, dekat-dekat nak bertempur ni. Umar hantar surat pada Sa'ad. Aku pesan kamu Sa'ad dan tentera Islam supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu pesan Umar. Kenapa? Takwa sebesar-besar bekalan dalam menentang musuh. Bukan senjata, takwa tu. Bila kita bertakwa, Tuhan tolong. Inna Allah ma'al muttaqin. Allah bersama orang bertakwa. Allah tolong, Allah bantu. Kalau kita tak nak sifat takwa, Tuhan tak tolong. Bila Tuhan tak tolong, macam mana nak menang? Kemenangan yang besar-besar. Dan tawanan yang jasim. Tawanan. Macam kita makna kata, kalau kita berperang, kita dah dapat mengalahkan musuh, kita dapat ghanimah, dapat harta rampasan, dapat keuntungan yang jasim. Jasim pun besar juga lah. Dan kerajaan yang azim, untuk mendapat kerajaan, kekuasaan di muka bumi Allah, kena bentuk dengan sifat takwa. Umat Islam ni kena bentuk kerajaan yang azim. Azim membesarlah, yang agung. Semua duduk pada orang yang bertakwa. Ya. Kerajaan apa nama? Pemeliharaan. Ya. Permata yang indah-indah. Benda yang, perkara yang ajaib-ajaib. Kebajikan yang banyak. Rezeki yang hebat-hebat, mulia. Kemenangan yang besar-besar, tawanan yang jasim, kerajaan yang azim. Itu dia. Maka dah kebajikan dunia dan akhirat telah engkau menghimpunkan. Kalau ada sifat takwa, terhimpun kebaikan dunia dan akhirat. Keuntungan dunia dan akhirat terhimpun di situ, pada takwa. Ada sifat takwa. Itu kena bina diri. Bukan insan takwa. Bukan tokoh takwa. Ada menteri mana atau ceramah apa kita kena jadi insan takwa. Kalau guru-guru takwa, peniaga, kawan belakang kata peniaga takwa. Kita kata takwa, takwa. Cakap bolehlah, kena bina. Takwa ni kena dibina pada dasar dia tu. Dasar Islam nak akan melahirkan takwa. Dasar tak Islam tidak akan melahirkan insan takwa. Kita nak buah durian, pokok apa kita nak tanam? Benih apa? Benih durian lah. Takkan tanam pokok mangga nak terbit buah durian? Pokok apa yuk? Mangga. Mudah-mudahan akan berbuah buah durian. Tak mau dah. Nak buah durian, kena tanam anak durian, biji durian.
Hendak insan takwa, dia kena tanam Islam. Islam saja boleh melahirkan insan takwa. Lain tak boleh, sekularisme tak boleh. Dia nak melahirkan satu sistem pendidikan untuk melahirkan insan takwa. Sistem tu sekular, macam mana boleh lahir insan takwa? Tak boleh. Budak Quran pun tak kerti baca, Nabi pun tak kenal, Tuhan tak kenal, mayang pun tak kerti, tetap main takwa. Takwa nak main mana? Masa saya sekolah dulu, saya ambil SPM tahun 69. Agama Islam, pelajaran, mata pelajaran pilihan. Nak ambil pun tak apa, tak ambil pun tak apa. Tidak ada nilai ketika itu. Tak ada nilai. Lulus tak lulus agama, tak ada menjadi perkiraan. Tak pernahlah kita jumpa iklan pekerjaan jawatan kosong inspektor polis terbuka pada yang memiliki SPM yang mendapat kredit pelajaran agama Islam. Ada? Tak ada. Agama ni setara dengan lukisan dia. Banyak kawan-kawan saya tak ambil agama, dia ambil lukisan. Lukisan tak kena baca apa, lukis ya. Benih sekular yang ditanam 50 tahun dulu, buah dia sekarang ya. Yang LGBT, kaki mabuk, semua tu lahir daripada sistem sekularisme. Hari kita nak melahirkan insan takwa, kena tanam benih Islam, sistem pendidikan Islam, baru boleh melahirkan insan takwa. Itu cerita dia. Ini kena ubah, nak buat pelan-pelan, insya-Allah lah. Bila ada pondok kalau agama rakyat, tidak habis. Saya ambil SRP tahun 65. Masa tu dah tak ada Jawi. Jawi dah tak ada. Pelajaran mata pelajaran Jawi tak ada. Kami nak ambil SRP, baca Yasin, tulis Rumi. Ambil Yasin Rumi tu, baca. Macam mana? 65, 69, 65 tu, 65, 67 saya ambil SRP. Oh, teruk okey. Di pokok yang kita tanam bukan dia tumbuh lola tu. Dia ambil masa kadang 10 tahun, 20 tahun baru pokok tu tumbuh. Benih sekular yang ditanam dulu 50 tahun dulu, sekarang ni dah menghasilkan buah. Itulah semua. LGBT lah, pondai lah, pondan lah, darai lah, kaki mabuk lah, apa-apa semua lah, tu semua itulah. Tu apa pengarah penjara. Kita buat lawatan pergi penjara, mengaku di penjara ni jarang ada budak-budak sekolah agama dia. Ada lah tapi payah dapat. Yang masuk penjara ni jarang sangat yang mengaji agama. Yang banyak ni tak mengaji agama. Mengaji agama ada tapi tak banyak. Dia akui. Lepas tu saya tengok sekarang ni orang yang pelajaran tinggi-tinggi, anak dia, dia tak tahfiz, tak pondok, tak pengajian Islam, kerana dia sendiri mengakui bahawa nak melahirkan insan takwa dengan sistem pendidikan Islam. Di takwa ni hebat ya. Jadi oleh itu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, terhimpun kebaikan dalam ada dunia maupun akhirat. Dia kata di bawah perkara yang satu, iaitu takwa. Terhimpun siap situ lah takwa tadi. Iaitu takwa sekaliannya yang tersebut itu. Dan tilik olehmu beberapa barang yang dalam Al-Quran daripada menyebutkan takwa. Imam Ghazali nak bawa ayat-ayat Quran berkaitan dengan ayat-ayat dengan menghimpunkan takwa tadi. Dan digantungkan dengan dia daripada segala kebajikan. Segala kebajikan digantungkan dengan takwa. Ada takwa, ada kebaikan, kebajikan. Kalau tak ada takwa, tak ada kebajikan. Buatlah apa-apa.
Hang tak hebat lah. Mengaji tinggi-tinggi. Tapi tak ada sebab takwa. Jangan dia orang bijak ramai. Bijak penipu. Kan? Oh, kami tu lebih baik daripada mana ni? Syekh Sadiq tu, mengaji mana? Lulusan apa? Pelajar terbaik. Kan? 250,000. Di rumah dia duit cash. Tu duit tu dia kata simpan duit bapak dia bagi. Sehari RM1 dia input sampai tua 250,000. Mana ambil duit? Semua ni cerita rasuah apa semua. Pokoknya takwa. Alhamdulillah kita percaya bina jamaah. Dasar kita Islam. Kalau kita buka perlembagaan PAS, mula-mula ya buka ya. Beli perlembagaan PAS tu RM2, RM3 tu buka. Mukadimah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi menegakkan takwa. Kita letak yang dulu. Dan melaksanakan kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar. Maka dengan ini ditubuh sebuah pertubuhan yang bernama Parti Islam Malaysia PAS. Kita nak masuk jemaah ni lah dia. Jemaah yang membawa kita. Matlamat dia nak melahirkan insan takwa. Yang lain mana ada. Itu matlamat dia. Bila kita masuk, insya-Allah kita ikut betul-betul dia punya silibus. Sukatan dia tu, insya-Allah kita akan jadi insan takwa. Dia ada sistem tarbiyah dia, sistem dakwah dia. Semua mengikut melalui Islam. InsyaAllah lah. Macam kita nak pergi mana? Nak pergi ke... Kita naik taping, kita nak pergi Pulau Pinang. Kita ambil tiket apa? Tiket bas apa? Tentulah bas Pulau Pinang. Pergi kaunter tengok Pulau Pinang. Mana cik Pulau Pinang? Pukul berapa jalan? Pukul 2. Berapa ni? 1. Sini tunggu situ cik. Apa dia punya... Apa bas nombor berapa? Kita tunggulah. Bas buka pintu kita naik lah. Bila kita masuk dalam bas tu bawa kita berjalan pergi Pulau Pinang. Kita ambil tasbih Pulau Pinang, Pulau Pinang, Pulau Pinang, Pulau Pinang. Sampai tak Pulau Pinang? Sampai lah kan? Sampai tu tulis Pulau Pinang. Tiket pun Pulau Pinang. Sampai tak Pulau Pinang? Ni tak ambil bas Pulau Pinang. Pergi ambil tiket Kuala Lumpur. Mana cik? Pulau Pinang. Tapi saya nak tiket Kuala Lumpur. Pelik. Ambil tiket Kuala Lumpur. Naik bas Kuala Lumpur. Pegang tasbih. Pulau Pinang, Pulau Pinang, Pulau Pinang. Betul tak betul? Tak betul. Masuk di DAP. Takwa. Mana boleh takwa? DAP. Boleh tak? Tu logik. Jadi kalau kita nak jadi insan takwa, kena ikut dia punya cara dia tu. Peraturan dia tu. Jalan dia tu. Ni Imam Ghazali nak bawa datang ayat-ayat Quran berkaitan, makna kata berkaitan dengan takwa. Ya, digantungkan dengan takwa. Ya. Dia kata Imam Ghazali digantungkan dengan dia takwa. Daripada segala kebajikan. Ada takwa, ada kebajikan. Tak ada takwa, tak ada kebajikan. Macam tu waktu. Dan membuat janjian atasnya daripada pahala. Ayat-ayat yang berkaitan pahala. Allah akan bagi kita pahala. Syarat takwa. Syarat takwa. Kita semayang dapat pahala. Dia akan sebut syarat takwa. Dan sawab. Sawab ni balasan lah. Balasan baik. Dan beberapa disandarkan kepadanya daripada bahagia. Kebahagiaan di akhirat, ke di dunia. Semua dikaitkan dengan takwa. Diikat dengan takwa. Ada takwa, ada kebahagiaan, ada keuntungan, ada kebaikan. Dan aku hendak bilangkan demikian itu daripada jumlahnya 12 perkara.
Memang kalau nak sebut 12 perkara. Hebatnya takwa ni. Kalau kita ni orang yang beriman, satu cukup dah. Satu hujah cukup dah, satu ayat dah cukup dah untuk kita bentuk diri kita jadi insan takwa. Ni Imam Ghazali nak bagi mai 12. Orang tak beriman bukan 12. Seluruh ayat Quran pun dia tak pakai dah. Ni orang tak beriman. Tak usah bagi ayat apa dah. Dia buat belengu ya. Pada apa. Dia tak pakai terus. Orang beriman satu cukup. Tak payah banyak. Cukuplah untuk dia. Ni orang nak sebut 12. Pertama, madhun. Dan sana. Madhun ni puji. Sana pun puji juga lah. Allah memuji orang yang bersifat dengan sifat takwa. Mendapat pujian daripada Allah. Bila Allah puji, malaikat puji. Bila malaikat puji, seluruh makhluk Allah di dunia dan di langit dan di bumi, semua puji. Itu sebaliknya. Kalau Allah keji, Allah laknat, malaikat laknat, penghuni langit laknat, apa yang ada di bumi semua laknat. Buatlah perkara yang boleh yang membawa dipuji oleh Allah. Antaranya orang yang bersifat dengan sifat takwa tadi. Ya. Seperti firman Allah Ta'ala, wa in tasbiru wattaqau fa inna zalika min azmil umur. Dan jika engkau sabar dan takut ditakwa lah nah, maka bahwasanya demikian itu daripada kerjaan yang dicita-cita. Apa makna takwa? Itu kemudian dia tak mau cerita lagi makna takwa. Dia nak sebut tentang hebatnya takwa. Hebat ni orang takwa ni, orang hebat. Orang hebat. Bukan orang doa rasa kita hebat dengan duit banyak. Orang bukan rasa hebat dengan sebab kita jawatan besar, tapi orang kagum dengan sifat takwa yang ada berseorang. Wa in tasbiru, sekiranya kamu sabar, kamu semua. Sebab waw tu waw jamak tasbiru. Wa in tasbiru, kalau kamu makna kata sabar, orang yang sabar, wattaqau, dan orang yang bertakwa, ya, fa inna zalika, maka semuanya demikian itu, sabar dan takwa itu, min azmil umur, daripada pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang besar, bukan pekerjaan yang kecil, pekerjaan yang besar, yang hebat, yang agung, yang mulia. Itu dia. Jadi kita dalam, kalau urusan itu kita banyak bersabar dalam menghadapi kesusahan hidup. Dalam buat kerja Islam kita banyak sabar. InsyaAllah kalau kita sabar dan kita bertakwa, buat satu dengan perasaan takwa, takut kepada Allah, taat sungguh-sungguh perintah Allah, ini termasuk daripada pekerjaan yang besar-besar, yang hebat-hebat, yang agung-agung. Lagi tinggi kerja kita, lagi banyak sabar kita, lagi tinggi takwa kita. Itu orang yang nak memimpin mesti ada sifat takwa. Jaga diri. Kalau ikut takwa ni, dia tiga lah yang selalu dibicarakan dalam tiga bentuk lah. Yang pertama, takwa ni dia dikaitkan dengan taat. Takwa artinya taat. Patuh perintah Allah, tinggal larangan Allah. Yang tu makna yang selalu dipakai oleh khatib. Saya pesan kepada tuan-tuan sekalian dan diri saya, supaya bertakwa kepada Allah dengan menjunjung titah perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.
junjung titah perintah Allah, jauh larangan Allah, itu makna apa? Itu bukan takwa, itu taat. Itu taat. Taat ni patuh perintah Allah, ikut perintah Allah, wajib dan sunat. Tinggal larangan Allah, tinggal yang haram dan makruh. Itu artinya taat. Jadi kalau kita pakai makna tu, makna takwa ni artinya taat lah. Boleh tak pakai makna tu? Boleh. Sebab yang mengguna istilah ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir dia, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha haqqa ta'atih. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taat. Ini kata Ibn Abbas, ditafsirkan takwa itu artinya taat. At-taqwa bimakna ta'ah. Takwa artinya taat. Istilah ni yang digunakan pakai oleh kebanyakan orang biasa ni. Boleh lah. Itu ikut tafsiran Ibn Abbas. Seperti yang disebut oleh Imam Mujahid, at-taqwa huwa ayyuta'a fala yu'sa wa ayyuzkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfara. Kata Imam Mujahid, at-taqwa, yang kata taqwa itu ayyuta'a, bahawa Allah ditaati, fala yu'sa, tidak diderhakai. Taat tak derhaka, itu takwa. Wa ayyuzkara fala yunsa, Allah diingati dan tidak dilupai. Ingat tak lupa, mencatat ingat kat Tuhan, tak lupa kat Tuhan, itu takwa. Wa ayyushkara fala yukfara, Allah sentiasa disyukur akan nikmatnya dan tidak dikufur akan nikmatnya. Itu takwa. Kata Imam Mujahid, siapalah macam Ibn Abbas kata tadi. Jadi makna takwa yang pertama, taat, patuh perintah Allah. Tengoklah tahap ketaatan kita macam mana. Ada orang yang buat yang wajib, tinggal yang haram. Ada orang yang bukan setakat buat yang wajib, dia buat yang sunat. Bukan setakat tinggal haram, dia tinggal yang makruh. Lagi hebatlah tu. Yang kedua, makna kedua, takwa diartikan sebagai takut. Banyak orang juga orang bagi makna takut. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iya yafattaqun. Jangan kamu jual ayat aku dengan harga yang sedikit. Kepada akulah hendak kamu bertakwa. Takwa di sini memberi maksud kepada akulah hendak kamu takut. Takwa artinya takut. Boleh juga takwa dimaknakan takut. Makna yang ketiga, ini makna yang lebih khusus. Innamal muttaqun muttaqina litarki ma la ba'sa bihi harazan amma bihi ba'sun, hazaran amma bihi ba'sun. Nabi kata sesungguhnya yang dinamakan orang bertakwa itu muttaqina. Muttaqin ni berjaga, berhati-hati. Berhati-hati. Hati-hati macam mana? Meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan mudarat. Apa yang tak mudarat? Yang halal. Dia tinggal yang halal. Takut jatuh kepada yang haram. Dia ada duit banyak. Okey, dia ada duit, kita kata RM1,000. Duit dia duit halal. Dia boleh ambil semua duit tu.
Tapi dia ambil sikit je. Dia ambil keperluan dia untuk makan, minum dia, keperluan dia. Mungkin dia ambil dalam 100-200 ringgit ya. Untuk keperluan dia. Yang lain tu dia guna untuk sedekah, kebajikan dan sebagainya. Dia memilih dunia ni mengambil sekadar perlu. Kenapa? Takut jatuh pada yang haram. Walaupun dia mempunyai duit yang banyak, dia tak hidup berpoya-poya dengan duit yang halal itu. Dia ambil sekadar untuk buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Kerana takut kalau dia budaya, dia biasa hidup dengan mewah, yang halal, bimbang kadang-kadang yang halal itu tak dapat, haram pun sama. Tapi kalau seorang tu memang budaya hidup dia ala kadar, berlebih kurang, maka bila dia susah, dia tak ada masalah sangat. Macam COVID ni, orang yang biasa hidup susah, tak ada apa, kerajaan bagi 2,000 lebih tu cukup dah, 3 bulan cukup. Kalau biasa hidup mewah macam artis-artis tu, mana nak cukup? Bila kita dah tak cukup, tak dapat yang halal, dibimbangi kita ambil yang haram. Tapi kalau kita ada budaya akan hidup kita, ambil yang sikit-sikit tu, insya-Allah kita selamat. Itu takwa yang tempat yang tinggi. Di perkara ni Imam Ghazali dia sebut, tok guru dia bagi tahu dia. Kata guru aku Syekh Abu Bakar Al-Warraq, wahai muridku, kalau kamu nak tahu apa itu takwa, kamu cari. Takwa ni datang daripada mana? Kataan takwa, takhaf, waw, ya tak ada titik. Takwa ni asal kataan waqa, waw, qaf, ya. Waqa, yaqin, ya, qaf, ya tak ada titik. Waqa, yaqin, wiqayah, waqwa, wa taqwa. Takwa tu masdar, kata-kata terbitan daripada kata asal waqa atau yaqin. Waqa, yaqin ni, makna waqa atau yaqin ni maknanya pelihara, jaga, berjaga-jaga, berhati-hati. Macam ibarat kita masuk hutan penuh duri, kita kasut tak pakai, jalan dia jaga. Jadi mana kata yang halal pun kita ambil sikit, tambah yang haram kita tolak turun. Jatuh guru ni Aziz, walaupun dia ada duit menteri besar, gaji dia besar, dia ambil sikit je. Pakaian dia, rumah dia, keperluan sikit dia ambil. Ini sifat takwa. Dengan ada sifat takwa tu, terpelihara diri dia. Ada berani taikun, ditepuk belakang dia, haji lah, kasih balak sama gua, boleh tak? Nak buka mulut tak berani. Pasal apa? Tengok cara pakaian Tok Guru. Pada badan Tok Guru berapa? Jubah dia berapa? Ni, paling mahal RM50. Kemplekat dia, cap gajah duduk RM10. Baju pagoda dia pakai RM10. Kupiah dia RM10. Serban dia RM10. Kira berapa? Serban dengan kupiah RM20. Jubah RM50, RM70. Kemplekat gajah duduk RM10. Berapa puluh? RM90. Baju pagoda RM10. Di badan dia RM100 ya. Berani tepuk belakang. Pakai kereta besar, baju tepuk belakang. Gua takut duit tak nak laku. Jadi bila kita budayakan hidup biasa ni, di cara zuhud, cara bertakwa, pelihara diri kita daripada segala maksiat. InsyaAllah. Ini adalah kekuatan. Jadi bagi Imam Ghazali kata, aku himpunkan tiga-tiga sekali. Mana orang yang bertakwa ni adalah padanya taat perintah Allah, takut kat Tuhan, sentiasa berhati-hati dalam perkara yang harus, yang halal. Ambil sekadar perlu untuk hidup. Bila ada sifat takwa, dia macam-macam. Macam-macam bantuan daripada Allah. Kemudahan ibadat, kemudahan untuk buat ibadat, kemenangan dalam perjuangan.
Bantuan daripada Allah dia main macam-macam. Kebaikan-kebaikan, ajaib-ajaib tu dia main macam-macam. Itu dia. Ini sifat takwa. Senang sebut tapi payah dia nak beramal. Dan jika engkau sabar dan takut ni takwa, maka bahawasanya yang demikian itu ada sifat takwa dan takut tadi, sabar tadi, dari perkataan kerjaan yang dicita-cita, yang dicita-cita oleh seorang yang beribadat. Jadi kita nak supaya makna kata kita memiliki sifat sabar dan sifat takwa. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilayna min al-ma'il barid. Sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam.